Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dipanggil Angah Ilyas. Angah Ilyas datang di kafe keluarga Bandar Sarjana Putra baru je lepas menjamu selera, yang makanannya pun alhamdulillah memuaskan, puas hati, dijamin halal dan kenyang alhamdulillah. Ayamnya besar, cukup alhamdulillah. Baik. Jadi saya diminta sedikit oleh owner kafe ni untuk kita berkongsi sedikit tentang ekonomi di dalam Islam. Apa penting ekonomi dalam Islam? Ekonomi dalam Islam ni sangat-sangat penting. Kerana apa? Kerana kita nak menjana sesuatu yang lebih besar daripada ekonomi, tetapi kita kena menggunakan ekonomi. Ekonomi itu sendiri bukanlah untuk kita mengejar nama, bukan untuk mengejar kebesaran, bukan untuk mengejar dunia, bukan untuk mengejar pangkat, bukan untuk mengejar darjat, tidak. Tetapi ekonomi itu adalah untuk kita sama-sama membantu umat Islam bangkit dengan ekonomi yang mandiri. Tidak lagi umat Islam itu terpalit ataupun terbeban, terbelenggu dengan sistem kapitalis yang jauh sekali telah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan pada para sahabat adalah ekonomi mandiri umat Islam itu sendiri, yang tidak bergantung kepada mana-mana kuasa yang lain, tidak bergantung kepada kuasa orang kafir yang lain. Walaupun pada ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ekonomi mereka pada awalnya tersangat-sangat rendah, dan pada ketika itu kerajaan Rom dan Parsi mempunyai ekonomi yang tersangat baik, ekonomi yang tersangat bagus. Tetapi pada ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan para sahabat radhiyallahu anhum untuk mereka meminta simpati, untuk mereka membodek, untuk mereka meminta-minta kepada dua kerajaan Rom dan Parsi yang besar tadi untuk membangunkan ekonomi mereka, tidak. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada para sahabat untuk mandiri, bangunkan ekonomi sendiri. Dan kita pun biasa dengar kisah sahabat yang besar, sebagai contoh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan kerana cintanya beliau kepada Rasulullah, kerana cintanya beliau kepada agama Islam, maka ekonomi yang ada pada beliau sebelum masuk Islam itu telah disuburkan lagi. Sehingga dikatakan bagi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sahaja berpuluh-puluh gudang perniagaan dia punya barang dalam gudang. Satu gudang tu dia punya besar dia pernah digambarkan dalam satu kitab, mengatakan jika masuk dalam gudang itu, kalau ada barang di hujung gudang, barang yang sebesar unta, kamu akan nampak barang itu seperti satu bekas air yang kecil. Nak bayangkan dia punya betapa besarnya satu gudang tadi. Tetapi bagi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bukan satu gudang je, penuh gudangnya. Ada pendapat mengatakan sampai 30 gudang barang perniagaan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tetapi Sayyidina Abu Bakar itu tersangatlah rendah diri orangnya, sangat tawaduk orangnya. Berlainan dengan kita, bangsa kita sekarang ni, siapa yang ada duit itu bermegah-megah, mengambil petunjuk ataupun tunjuk ajar daripada barat. Siapa yang ada duit itu tayang-tayangkan, siapa yang ada duit itu cerita-ceritakan, masukkan dalam media sosial dan sebagainya. Ini pengajaran barat. Sebenarnya orang Islam itu tak perlu menunjuk sangat, tetapi dari dalam diam dia membantu agama Islam, membantu orang yang memerlukan, supaya agama Islam itu ada satu ekonomi yang mandiri. Ini yang diajarkan dalam Islam. Tetapi bangsa kita sekarang hari ini yang kita tengok dalam media sosial, yang kebanyakannya menayangkan apa yang mereka ada. Yang mengatakan, barat mengatakan, kalau kita nak bangsa kita maju, sesiapa yang kaya di dalam bangsa itu menunjukkan apa yang dia ada, menjadi sebab orang lain yang melihatnya itu mendapat semangat untuk menjadi seperti dia. Dan ini perkataan barat. Sedangkan Islam tidak. Islam itu membantu dalam diam itu adalah lebih baik daripada membantu secara terang-terangan. Yang mana secara terang-terangan itu akan membuatkan orang, mungkin orang yang memberi itu sekiranya tidak terjaga hatinya akan jadi bahaya. Hatinya akan ada sifat sombong, sifat yang mengatakan aku lebih baik dari orang lain. Itu sifat yang kita tak nak, itu sifat yang kita takut. Jadi
kita hari ini ekonomi Islam itu kita perlu jalan sendiri. Kita perlu mandiri, iaitu untuk kita membangunkan ekonomi Islam. Yang pertama, kita punya niat kita adalah untuk membantu agama Islam. Ini yang pertama. Yang keduanya, apabila kita ada sedikit, walaupun sedikit, kita kena keluarkan sedikit untuk memberi kepada golongan yang memerlukan, golongan yang susah. Ramai lagi orang yang duduk di rumah yang tiada api, tiada air. Saya terkejut di Bandar Sarjana Putra sendiri. Saya pernah dengar satu tempat tu ada satu keluarga duduk dalam kemah. Di kelilingnya itu semak samun. Dia duduk dalam kemah, satu kemah yang diperbuat daripada kayu, pancang kayu dan juga kanvas. Dan masih ada keluarga tu. Di sini Sarjana Putra. Yang kita ingat Sarjana Putra ni semua orang dah ada rumah. Dan rupa-rupanya masih ada orang Islam yang sebegitu. Jadi apa guna kalau orang Islam yang kaya tetapi tidak membantu orang yang miskin? Dan juga yang pertama, yang keduanya, kita ni banyak bergantung kepada yang lain. Kita bergantung kepada orang yang bukan Islam, kita bergantung kepada kuasa-kuasa besar, yang mana sepatutnya kalau kita mengikut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sepatutnya kita bergantung kepada mereka. Orang Islam dah cukup serba-serbi petunjuk dah ada daripada hadis, daripada Al-Quran untuk kita menjana ekonomi sendiri. Sebagai contoh, kafe kita ni juga ownernya adalah satu orang yang muda yang cuba untuk menjana ekonomi sendiri. Dan difahamkan ekonomi yang dia dapat daripada kafe ini, dia akan salurkan juga kepada NGO yang membantu orang Islam, yang membantu orang yang susah, tak kira Islam ke tidak, orang susah dibantu. Dan juga membantu perjuangan-perjuangan sahabat-sahabat yang lain yang sedang memperjuangkan untuk menaikkan ekonomi, untuk menaikkan agama Allah, untuk meninggikan kalimah Allah, untuk menyampaikan cinta Rasul. Maka disalurkan juga kepada mereka-mereka tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita daya dan upaya, dan juga memberikan kita satu pemikiran yang baru. Bukan kita ditampuk yang lama. Islam itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Islam, orang yang baik itu adalah hari ini lebih baik daripada semalam. Orang yang celaka itu adalah hari ini lebih buruk dari semalam. Dan orang yang sia-sia itu adalah hari ini dengan semalam sama je. Kalau kita cerita pasal ekonomi dia hari ini dengan esok tu sama je. Kan? Contohnya, dia masih selesa dengan makan gaji. Kan? Dapat gaji pun cukup-cukup makan, cukuplah bagi aku. Aku boleh beribadah sendiri, kumpul-kumpul duit sikit, nanti aku boleh pergi Mekah. Ini fikir diri sendiri. Yang sebenarnya tak menaikkan apa-apa pun bagi kebaikan pada dirinya. Yang sepatutnya dia kena fikir apa? Macam mana aku nak menjana ekonomi aku sehingga ekonomi aku ini dapat membantu orang lain. Dia kena fikir lebih baik daripada itu, supaya dirinya tidak menjadi orang yang ditakut yang sama. Orang dalam takut yang sama, dia kena ada anjakan, satu anjakan paradigma, kan, bahasa buku ni, anjakan paradigma bagi dirinya supaya dia membantu orang yang susah, membantu orang yang lebih memerlukan. Ini yang diajar dalam agama. Dan yang paling penting sekali adalah dalam kita mengejar untuk membangunkan ekonomi itu, niat kita apa? Niat kita adalah untuk menggapai cinta Allah dan Rasul. Kita buat apa saja untuk Allah, buat apa saja untuk mengembirakan Rasulullah, pasti dan pasti kita akan dicintai oleh Allah dan Rasul. Itu saja yang kita kejar, yang kita cari sekarang di waktu hidup kita ni. Jangan nanti bila kita dah meninggal kita akan menyesal. Sebelum meninggal, sebelum ajal, kita cari keredaan Allah dan Rasul. Dan salah satu cara untuk mendapat redha Allah dan Rasul itu adalah membantu orang. Nak bantu orang banyak, macam mana? Kita kena menjana ekonomi Islam sendiri dengan banyak. Baru kita boleh membantu orang lain, insya-Allah. Tetapi jangan pula kata kalau saya punya duit sikit, ekonomi saya sikit, saya tak boleh bantu. Tidak. Kalau dalam poket ada RM10, keluarkan sedekah walaupun RM1. Kalau tak ada duit, cari apa yang kita ada. Kan, kata Rasulullah, sedekah itu adalah beri walaupun sedikit. Macam ada biji kurma, sebiji kurma, bukan biji kurma sebiji kurma, kalau nak sedekah boleh bagi separuh. Walaupun begitu, tetap dikira, dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita keberkatan dalam ekonomi yang kita sedang usahakan.
dan juga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kasih sayangnya dan kasih sayang Rasulnya kepada kita insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.